Yang dimuliakan Tuan Imam, Alijatan Kuasa Pengurusi Masjid At-Taqwa beserta alijatan kuasanya, dan dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Ridwan, para alim ulama, para pimpinan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahmatullahi Allah. Wahayyikum bisalamin atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Pertamanya marilah kita rafa'kan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang terbaik. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang cukup bermakna, menjadi suatu sebab untuk kita meraih kepada naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila seseorang bertemu di antara satu dengan yang lainnya atas dasar mahabbah dan cinta hubungan kerana Allah. Bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentulah tiada suatu dari tujuan ketika mana kita datang ke tempat yang mulia ini kecuali kerana Allah. Di tempat yang disebutkan khairu buq'ah fil ardi, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah al-masajid, yaitu masjid. Dan tak Allah kumpulkan di tempat yang baik kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat-niat salihah dan dengan maksud yang utama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan juga kita nanti dengan insan yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar dan juga di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Majlis ini walaupun mungkin tidaklah sebiji atau seumpama majlis di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ianya adalah merupakan daripada majlis yang diwarisi ataupun yang telah pun diturunkan sejak dari zaman berzaman bersambung kepada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat sendiri pun sentiasa berkumpul dengan Nabi, khususnya di dalam Masjidun Nabawi, untuk mengambil ilmu dan manfaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di hadapan Rasulullah. Mereka mendengarkan nasihat dan wahyu yang telah disampaikan oleh Nabi. Mereka juga bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian majlis seumpama ini sebenarnya sudah berada pada kurun yang terbaik, iaitu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disifatkan di dalam riwayat majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan riwayat majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa hayain wa sabrin
Kata dan riwayat, majlis Nabi itu majlis ilmu, yang orang yang datang mendapatkan ilmu. Majlisnya hilmin, iaitu adanya kesantunan, akhlak yang lemah lembut di dalam majlisnya. Majlisnya adalah majlis yang penuh dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang penuh dengan kesabaran dan manfaat. Itu adalah merupakan daripada sifat majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan sifat-sifat yang ada pada zamannya Nabi juga ada pada kita pada zaman ini. Ketika mana kita menghadiri majlis seumpama yang pernah ada di tempat yang terbaik, bersama insan yang terbaik, dihadiri oleh insan-insan pilihan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, untuk mendapatkan warisan terbaik daripada Nabi, iaitu warisan yang terbaik adalah warisan ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, marilah kita mengambil peluang dan kesempatan di dalam mengenang majlis yang terbaik dan insan yang terbaik, kita membanyakkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi menambah lagi akan hujan dan juga curahan rahmat yang sedang Allah turunkan kepada kita di dalam majlis ini dan di tempat yang mulia ini. Sebagaimana yang disebutkan, majtama'al qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul satu kaum atau kumpulan di dalam salah satu daripada rumah Allah hanya membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya di antara mereka bainahum, kecuali akan diturunkan oleh Allah ketenangan di dalam majlis itu, dan akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan dinaungi oleh sayapnya para malaikat, dan akan disebut nama akan mereka yang hadir dalam majlis ini dari kalangan para hamba-Nya. Demikian besarnya fadilat hadir di dalam majlis-majlis seumpama ini. Apalagi apabila kita ingin membicarakan tentang perkara-perkara yang membawa ibrah, pengajaran yang ingin kita ambil sebagai manfaat supaya kita dapat berubah ke arah kebaikan, dan itu adalah merupakan tuntutan kepada kehidupan kita untuk kita berubah, yaitu yang juga disebutkan dalam istilah hijrah. Ketika kita membicarakan akan bulan Muharram, kita mengenang kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ada orang mempersoalkan, bukan Nabi berhijrah pada bulan Muharram? Nabi juga tidak sampai pada bulan Muharram ke Madinah. Kenapa ketika mana kita masuk bulan Muharram kita akan mengenang kepada peristiwa hijrah? Kadang-kadang itu pun boleh mengkonfuskan kita, mengelirukan kita. Sebenarnya penetapan atau penentuan awal bulan Islam dan tahun permulaan perkiraan dalam kalender Islam ini adalah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, ketika itu beliau kumpulkan di antaranya para sahabat terkemuka dan juga para ulama di kalangan mereka, duduk di Bani Sa'idah, Saqifah Bani Sa'idah, iaitu dulu ketika mana satu peristiwa penting berlaku, pelantikan khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan kepada baginda Nabi SAW setelah wafatnya baginda Rasulullah. Kumpulkan oleh Sayyidina Umar ketika mana mendengar satu pandangan bahawa kita ni perlu kepada kalender Islam.
Maka diambil pendapat itu, tinggal lagi bila nak tentukan permulaan bulan Islam bulan apa? Bila nak kira satu hijrah atau satu daripada bulan Islam ni nak ambil daripada tahun mana? Maka bermulalah perbincangan itu berlaku. Di antara mereka mengatakan kita mulakan tahun Islam ini dengan mengambil tahun kelahiran Nabi SAW. Bila Nabi lahir, waktu itu tahun pertama dalam kalender Islam. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan kita ambil waktu Nabi menerima wahyu yang pertama, dilantik menjadi Rasul ketika berada di Gua Hira. Pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga mengatakan kita ambil ketika mana hijrah Nabi SAW, tahun hijrah Nabi SAW. Setelah diberikan cadangan-cadangan tersebut, ternyata yang terpilih adalah tahun hijrahnya Nabi SAW. Maka bermula daripada tahun hijrah Nabi itu dikira satu hijrah, iaitu satu tahun pertama tahun Islam. Itu maksud dia. Adapun bulan itu diambil, dipilih bulan mana yang sesuai untuk menjadi bulan yang pertama dalam kalender Islam ini. Maka disepakati untuk dipilih bulan Muharram. Kerana bulan Muharram termasuk bulan haram. Dan juga dianya adalah setelah daripada bulan-bulan haji, ataupun daripada pelaksanaan bulan haji, bulan Zulhijjah. Maka dipilih bulan Muharram. Dan bulan Muharram bukan bermakna bulan Muharram berlakunya hijrah ataupun sampainya Nabi daripada hijrah, tapi mengenang kepada satu Muharram itu kerana satu permulaan daripada tahun itu adalah diambil daripada tahun hijrahnya Nabi. Maka dijadikan ketika masuknya tahun baru bagi kaum muslimin, iaitu kalender Islam, maka yang diingati adalah peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Maka berlakulah sambutan ma'al hijrah, ataupun sambutan daripada mengenang kepada hijrah Nabi SAW. Maka dibangunkan munasabah atau majlis-majlis yang membahaskan tentang hijrahnya Nabi SAW. Itu sebab kenapa setiap kali masuknya bulan Muharram, maka yang akan dikenang adalah peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Kerana mengenang kalender tahun pertama itu diambil daripada tahun hijrahnya Nabi SAW. Tapi alhamdulillah, kebijaksanaan itu dapat kita ambil manfaat sampai hari ini. Kerana dengan sebab itu juga kita sentiasa mengulang kaji akan satu peristiwa besar di dalam Islam yang berkaitan dengan insan yang cukup agung, iaitu Nabi SAW, iaitu peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, yang mana ianya mempunyai daripada ibrah pengajaran dan juga daripada tauladan yang cukup bermakna untuk kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita ini. Oleh kerana itu, ada di antara kita yang dah hadir majlis sambutan ma'al hijrah ini ataupun sambutan hijrah ini bulan Muharram. Ada di antara kita dah 30 kali ya. Sebab umur dia lebih daripada 30 tahun. Ada 40 kali, ada yang 15 kali, mengikut kepada umur masing-masing. Itu kalau dia datang. Kalau tak datang, ini kali pertama. Walau umur berapa pun. Tapi nak ceritanya, bahawa kita ni sentiasa dapatkan ilmu, maklumat, kisah sejarah yang mulia dan terhebat ini. Oleh kerana itu ada berbagai, kita akan lihat berbagai manfaat yang berbeza-beza yang kita boleh ambil, walaupun peristiwa itu adalah peristiwa yang sama, hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tapi ibrah pengajarannya, hikmahnya, subhanallah, itu diperbahaskan tak habis untuk nak diambil daripada manfaat, khususnya pedoman di dalam kehidupan kita.
Oleh kerana itu pada malam ini saya pun tak mahu untuk panjangkan kalau nak cerita hijrahnya Nabi SAW. Dari sebelum hijrah, kemudian hijrahnya Nabi, perjalanan hijrah baginda Rasulullah SAW. Kemudian sampainya Nabi SAW ke Quba. Kemudian setelah itu barulah sampai ke kota Madinah. Itu panjang cerita dia. Nabi saja kalau berhijrah itu memakan beberapa hari. Duduk di Quba 20 hari. Kalau ikut kepada keadaan yang nak diceritakan itu, panjang tuan-tuan pun rasanya tak tahan ni duduk. Ketahan. Tuan tak apa, dekat-dekat sini saya nak balik Kuala Lumpur. Malam besok ada Kuala Subuh. So, Kuala Lumpur. Tuan-tuan, puan-puan. Tapi insya-Allah kita cuba untuk mengambil pengajaran-pengajaran supaya kita boleh jadikan pegangan. Yang kalaupun kita tak mampu untuk buat semuanya, jangan kita tinggal semua. Kita ambil bahagian daripada pengajaran yang kita akan dapatkan dalam peristiwa hijrah itu. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah suatu yang cukup besar sehingga di dalamnya ada nilai-nilai yang telah pun tercatat di dalam suatu poin yang cukup penting. Selain daripada pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat, pengorbanan ini adalah pengorbanan yang tak pernah berlaku. Walaupun kita menceritakan dulu ada umatnya Nabi Nuh, berlaku di dalam umatnya para Nabi sebelumnya pengorbanan mereka. Hawariyin yang mengorbankan diri mereka membela Nabi Isa. Naam, tapi pengorbanan para sahabat Nabi di dalam peristiwa hijrah ini tak ada taranya kehebatan pengorbanan mereka. Kerana mereka itu sanggup berkorban baik nyawa dan harta mereka, keluarga mereka bahkan, yang terpaksa mereka tinggalkan demi untuk nak menyelamatkan iman dan juga untuk menyambut perintah Allah dan perintah baginda Nabi SAW. Gambaran pengorbanan yang begitu besar itu cukup memadai dengan melihat kesedihan Nabi SAW ketika meninggalkan kota Makkah setelah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Ketika Nabi sampai ke suatu tempat, kemudian Nabi menoleh ke arah Mekah. Nabi mengalirkan air mata menangis. Sehingga Nabi mengatakan, wahai Mekah, sesungguhnya aku sangat cinta kepada kamu. Kerana itu adalah merupakan tanah air Nabi SAW, tempat lahirnya baginda Rasulullah. Di situ adanya Baitullah, awwalu baitin wudi'a linnas, yaitu satu masjid, satu tempat ibadah yang pertama yang terbina di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi tinggal di Mekah daripada kecil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar sehinggalah Nabi berhijrah pada umurnya yang ke-53 tahun. Maknanya 53 tahun Nabi duduk di Mekah, terlepas diusir daripada meninggalkan kota Mekah. Dalamnya cinta Nabi, sedihnya perasaan Nabi. Demikian para sahabat sendiri yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka. Di dalam itu juga, dalam masa ketika mana mereka menimbang-nimbang akan kasih mereka kepada negeri yang cukup mulia itu dan sangat dicintai, tiba-tiba Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Disebabkan hijrah itu juga adalah warid hadis
yang cukup besar peranannya di dalam ilmu dan syariat ini, iaitu mengenai niat. Ketika Nabi mengatakan hanya saja setiap amalan itu berdasarkan kepada niat, dan seseorang itu dinilai berdasarkan kepada niatnya. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu mendapatkan ridha Allah, ganjaran daripada Allah dan juga daripada Nabi SAW. Tapi barang siapa yang berhijrah kerana dunia, yang dia ingin untuk dapatkan, dan wanita yang dia ingin untuk nikahi, maka hijrahnya itu akan mencapai apa yang dia inginkan, tapi tak dapat ganjaran daripada Allah dan ridhanya Nabi SAW. Kerana ketika rasa berat nak tinggalkan negeri yang dikasihi itu, meninggalkan semata-mata kerana Allah dan kerana Rasul, mempunyai nilai yang cukup besar di sisi Allah, berbanding daripada orang yang terpaksa tinggal negara dia atau negeri dia kerana dia nak niaga di tempat sana, nak dapat rezeki di sana, kerana dia nak kahwin dengan orang yang berada di negeri yang lain, maka nilainya tak sama dengan orang yang korbankan cintanya kepada negara kerana semata-mata kerana Allah dan kerana Rasul. Ini Nabi nak ajarkan, iaitu kepentingan niat, pengorbanan, niat yang baik, yang utama di dalam melakukan pengorbanan itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pengorbanan itu sangat berharga. Maka nilainya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka mendapat ridha Allah dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ketika nak gambarkan pengorbanan dan nak ambil maksimum, kita ni kadang-kadang kalau nak berkorban atau nak buat sesuatu kebaikan, kita ni kadang-kadang berkira-kira, sedangkan ketika peluang kebaikan itu ada, jangan berkira kerana itu mungkin peluang untuk kita berbuat semampu kita untuk mendapatkan semaksimum mungkin. Nabi ketika mana dia dapat fitrah hijrah, Nabi SAW pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika diizinkan masuk, Nabi mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, suhbah ya Rasulullah, adakah aku ini diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu wahai Rasulullah? Kata Nabi, suhbah, ya, kamu diperintahkan untuk menemani kepada aku. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika mana aku ini tahu bahawa air mata ini ada beberapa jenis, ada air mata yang sejuk dan ada air mata yang panas. Air mata yang panas adalah apabila keluar kerana kesedihan, maka disebutkan air mata yang mengalir itu adalah air mata yang panas. Dan juga ada air mata yang sejuk, iaitu air mata yang keluar kerana kegembiraan. Sebab itu ketika mana kita berdoa, di dalam doa kita yang diajarkan oleh Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, iaitu ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami, Rabbana hablana min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami dan zuriat-zuriat kami menjadi qurrata a'yun. Dalam di antara tafsir qurrata a'yun ini adalah menyebabkan mengalirnya air mata yang sejuk. Jadikanlah pasangan kami dan anak-anak kami menyebabkan kami ini mengalirkan air mata yang sejuk. Apa dia? Yang menggembirakan kepada kami. Jadi Sayyidina Aisyah kata, aku tahu ada air mata panas, ada air mata sejuk, tapi aku sentiasa melihat banyaknya air mata panas, tak pernah tengok air mata sejuk. Pertama yang aku lihat air mata sejuk yang keluar adalah daripada mata ayahku Abu Bakar, ketika mana dia mendengar dan mengatakan, ya, kamu diperintahkan untuk menemani kepada aku. Aku melihat air matanya mengalir, kegembiraan kerana dapat untuk menemani kepada Nabi SAW. Allah. Sedangkan kalau ikutkan risikonya sangat besar, tapi cintanya kepada Nabi itu. Walhasil, rupanya Sayyidina Abu Bakar ni dah sedia dah, standby.
Kalau betul sudah ditetapkan dia menjadi teman kepada Nabi, dia akan sudah menyediakan 2 ekor unta untuk ditunggangi oleh Nabi dan untuk dia. Ketika mana dia kata, ya Rasulullah, aku dah siapkan kenderaan ini, Nabi mengatakan, aku nak beli unta itu. Sayyidina Abu Bakar kata, tak boleh, tak payahlah ya Rasulullah, aku dah bagi untuk kamu gunakan, aku dah sedia dari awal. Kata Nabi, tidak, aku nak beli juga, kau kena jual kepada aku, baru aku guna unta. Kenapa kata para ulama Nabi sampai nak beli juga, walaupun memang boleh je, sebab dah Sayyidina Abu Bakar bagi. Kerana Nabi nak supaya nilai hijrahnya itu bukan hanya pengorbanan daripada nyawanya, dirinya, tapi pengorbanan harta itu nak dimasukkan juga oleh Nabi dalam package untuk mendapatkan dari ganjaran di sisi Allah. Nampak, Nabi nak ambil maksimum. Kalau ikutkan Nabi tak kisah, boleh je Nabi guna, tapi Nabi nak supaya apabila dia beli, harta yang dikeluarkan untuk digunakan untuk hijrah itu pun dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kita kena pandai dalam bab itu. Apabila peluang kebaikan yang ada, jangan ambil minimum, ambil maksimum. Apa saja peluang yang ada, kita gunakan. Ini pengajaran yang boleh kita ambil juga dari sikapnya Nabi SAW. Apabila ada peluang kebaikan, Nabi akan berlumba-lumba dan berusaha untuk mendapatkan. Maka terpaksalah Sayyidina Abu Bakar jual kepada Nabi SAW. Dibayar oleh baginda Rasulullah SAW harga unta itu, baru digunakan oleh Nabi SAW. Subhanallah. Bermakna di dalam seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka lakukanlah kebaikan itu dan ambillah peluang sebesar-besarnya semampu kita untuk kita mendapatkan yang maksimum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran yang diambil daripada sikapnya Nabi SAW. Kemudian daripada itu, Nabi SAW ketika dalam perjalanan hijrah, Nabi menyusun strategi. Nabi juga mengambil kepada asbab. Ya? Maknanya kita ni betul tawakal kepada Allah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, tapi kita disuruh untuk mencari sebab. Kita disuruh untuk berusaha. Oleh kerana itu, di antara usaha Nabi SAW, Nabi bersembunyi ke Gua Sur, di Gua Sur. Sedangkan kalau kita tengok yang berlaku setelah itu dan sebelum itu, sudah nampak bentuk perlindungan Allah dah. Ma'unah minallah, bantuan daripada Allah tu dah cukup nyata dah. Tapi Nabi tetap juga nak bersembunyi 3 hari di Gua Sur. Apa bantuan Allah? Ketika Nabi dikepung nak dibunuh tu, Nabi keluar, sedang yang mengepung itu tertidur, tak nampak kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi sempat untuk tabur tanah di atas kepala-kepala mereka. Allah tolong. Maknanya kalau Nabi nak, senang je berjalan tanpa ada gangguan. Allah boleh. Maha mampu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga setelah Nabi keluar dari Gua Sur, Nabi dikejar di antaranya oleh Suraqah Ibn Naufal, sehingga dah hampir dah. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau dia panah je mesti terkena punya, sebab dekat betul. Tapi tiba-tiba kuda dia dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Maknanya Allah memang jaga kepada Nabi SAW. Tapi kenapa Nabi nak sembunyi juga 3 hari kat Gua Sur? Kenapa? Supaya Nabi ajarkan kepada kita, kita perlu ada perancangan. Kita perlu juga mengambil sebab-sebab. Sebelum bertawakal kepada Allah, kita perlu berusaha. Itu yang Nabi nak ajarkan. Sebab itu ketika mana usaha yang dibuat oleh Nabi itu nampak hampir gagal. Macam mana hampir gagal? Nabi duduk di Gua Sur. Naam. Gua Sur ni bukan besar, bukan gua macam gua kita, gua Niah, gua itu tak. Ini batu saja. Bahkan kalau masuk dalam tu memang tak boleh berdiri pun, hanya menunjurkan kaki. Bagi yang pernah naik itu, tahulah keadaan dia. Yang ketika mana Sayyidina Abu Bakar tengok rupa-rupanya telah terhidu tempat persembunyian itu, maksud tempat Nabi lalu. Mereka pun dah panjat dah, orang-orang musyrikin ni, ke Gua Sur.
Mereka dah duduk di depan pintu Gua Sur, dah nampak kaki mereka. Sayyidina Abu Bakar tengok, alamak, kaki-kaki orang-orang musyrikin di depan pintu Gua Tur. Sehingga Sayyidina Abu Bakar dengan kebimbangan itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka tunduk saja, mereka pasti nampak kami, kita, ya Rasulullah. Tengok Nabi, setelah berusaha, tengok tawakalnya Nabi, penyerahan Nabi kepada Allah. Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, setelah kamu berusaha, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kamu dah usaha sungguh-sungguh dah, tawakal kepada Allah. Nabi mengatakan, apakah pendapat kamu wahai Abu Bakar? Ketika mana kita berdua, yang ketiga adalah Allah. Yang bersama dengan kita adalah Allah. Sekarang bukan tugas kita lagi. Tugas kita dah sembunyi. Tugas kita dah cari sebab-sebab. Sekarang ini sama ada nak jumpa kita, nampak atau tidak, itu bukan lagi tugas kita. Itunya haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Yang itu. Kita dalam kehidupan ni berusaha, kerja, cari yang halal. Dapat yang halal ni, kalau halal betul-betul ni, tak banyak dapat ni. Alhamdulillah, tawakal kepada Allah. Nak banyak, nak sedikit, itunya adalah daripada Allah. Tapi kita tak yakin tu, sehingga kadang-kadang kita gunakan jalan yang haram. Kita menipu dalam perniagaan, kita rasuah di dalam pekerjaan, kita pecah amanah di dalam pengurusan. Kenapa? Tak yakin bahawa yang halal itu adalah merupakan daripada kurnia usahamu. Banyak atau sedikit, itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri kepada kamu. Nabi ketika mana sembunyi 3 hari dalam Gua Sur, dan Sayyidina Abu Bakar pun dia tak nak lepaskan, dapatkan maksimum juga. Dia tak mahu dia saja yang terlibat, dia saja yang dapat kebaikan. Dia nak semua keluarga dia juga. Oleh kerana itu, kalau kita tengok dalam sejarah, yang bertugas untuk membantu persijrahnya Nabi di awal-awal ketika di Mekah ni, semuanya kebanyakan anak Sayyidina Abu Bakar dan pembantu Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Abdullah bin Abu Bakar atau Abdurrahman bin Abu Bakar, yang mana kerja dia adalah untuk cari dengar berita-berita untuk disampaikan kepada Nabi dan juga ayah dia selama 3 hari itu. Kemudian Asma binti Abi Bakar, anak perempuan Sayyidina Abu Bakar, waktu itu mengandung 8 bulan. Apa dia punya kerja? Hantar bekal makan untuk Nabi SAW dan ayah dia. Panjat Gua Sur tu, Bukit Sur tu. Saya pernah naik Gua Sur bersama dengan beberapa jamaah, memakan masa lebih dari 2 jam. Tinggi, jalannya tak semudah, dengan batu-batu yang keras. Sekarang ni ada lorong-lorong, ada tangga-tangga yang dibuat. Kalau dulu macam mana agak? Tapi lihat Asma binti Abu Bakar, 8 bulan mengandung, dia panjat, hantar bekal, dibawa dengan kain yang dia koyakkan untuk nak ikat bekalan tu. Sebab tu dia digelar juga di atas gelaran kepada Asma ni, Zatun Nitaqain, iaitu orang yang memiliki 2 tali mengikat bekal. Dia panjat tu, dia mengandung 8 bulan. Yang saya bawa ni bukan 2 jam, 3 jam, 4 jam, lambat. Sebab berhenti banyak kali. Sebab yang saya bawa tu pun ada yang mengandung 3 bulan, 4 bulan, ada 5 bulan. Tapi dia lelaki lah. Sebab ada bawa kandungan tu, dia tak larat. Sekejap berhenti, sekejap berhenti. Ini 8 bulan, bayangkan. Kandungan betul. Subhanallah. Sebab tu ketika setelah selesai tugasnya, dia pun hijrah juga ke Madinah. Sebab tu bayi pertama yang lahir setelah hijrahnya Nabi SAW, itu adalah anaknya Asma binti Abu Bakar. Namanya siapa? Abdullah ibn Zubair. Itu anak bayi pertama yang lahir daripada orang yang hijrah. Sebab memang dia ketika mana di Mekah tu dah 8 bulan dah umur kandungan dia. Dia sanggup panjat lagi semata-mata cintanya kepada Nabi dan juga kasihnya kepada ayah dia untuk beri bekal. Bayangkan, merisikokan nyawa dan juga merisikokan bayi, merisikokan kesehatannya demi cintanya kepada Allah dan Rasul, kepada Islam. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni tak nak dia saja, keluarga dia pun nak bawa kebaikan juga. Maknanya kita ni sepatutnya sekarang ni mudah-mudahan kita dah jadi baik. Jangan kita saja,
Nah, kita nak ajak keluarga kita juga hijrah kepada kebaikan. Ini kita je hijrah. Anak kita biarkan. Biarlah dia nak jadi apa pun. Biarlah dia nak buat apa pun. Jangan. Jadi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang mana dia ketika mana melihat kesempatan untuk berbuat kebaikan dan berhijrah, dia ajak keluarga dia semua terlibat, termasuk dia punya budak suruhan Amr bin Fuhairah pun digunakan untuk nak mengembala kambing. Bukan untuk apa? Untuk tutup jejak langkah daripada tapak-tapak daripada Abdullah dan juga Asma ketika mana panjat kepada Gua Thur. Subhanallah. Dan termasuk juga usaha Nabi SAW yang kita kata perancangan itu, menjadikan Abdullah ibn Uraiqid, seorang musyrik, sebagai penunjuk jalan yang tak biasa digunakan untuk mengadakan perjalanan ke Madinah, untuk mengelakkan daripada diburu ataupun disidu perjalanannya itu. Bagaimana usahanya Nabi SAW. Dalam kehidupan kita ni perlu ada usaha, perlu ada usaha untuk berubah kepada kebaikan. Kita semua ada niat untuk buat baik, kita semua ada niat untuk berubah baik, tapi usahanya mana? Peristiwa hijrah mengajarkan kita untuk berusaha. Barulah setelah itu kita bertawakal kepada Allah SWT. Tapi kalau tak usaha, hanya niat saja, ada rasa-rasa nak berubah saja, azam tahun-tahun yang dulu pun belum lagi selesai, kan? Asal tahun baru je berazam, azam yang dulu belum selesai, berazam lain. Kenapa? Sebab kita tak ada kesungguhan usaha. Hijrah mengajarkan kita berusaha, pengorbanan, niat yang baik, mengambil peluang yang semaksimum mungkin dalam kebaikan, dan usaha untuk melakukan kebaikan. Ini peristiwa hijrah. Baginda Nabi SAW ketika dalam perjalanan itu, kita tengok di antara usaha Nabi berhenti di kemahnya Ummu Ma'bad. Kenapa? Sebab nak dapatkan bekalan, sebab lepas tu nak jalan lagi. Jadi bekalan dah hampir habis. Tengok tempat yang ada hanya kemahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni adalah seorang perempuan yang terkenal dengan seorang yang sangat pemurah. Orang yang lalu ikut jalan tu, kalau jumpa kemah Ummu Ma'bad, kalau minta makan pasti akan dijamu oleh Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad. Sebab itulah kata para ulama, mungkin Allah mentakdirkan untuk dia ni jumpa dengan Nabi SAW ni kerana kepemurahan dia. Mana sifat baik ni tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Walaupun mungkin kita ni ada benda tak baik, tapi ada kebaikan. Kita ini tak baik, tapi ada kebaikan. Maka kebaikan itu mungkin yang perlu untuk kita pertahankan, kerana mungkin dengan kebaikan itu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Pernah berlaku, dikisahkan ada seorang yang dia ni qati'ul tariq, iaitu yang merompak di tengah jalan. Ketika dia merompak, orang yang merompak ni sedang makan. Jadi dia merompak, dia kata, kenapa kamu tak ambil makanan aku dan kamu makan, sedangkan aku tengok kamu keletihan. Dia kata, aku puasa. Perompak tu puasa. Dia kata, engkau puasa tapi kau merompak. Dia kata, aku merompak ini betul tak baik, tapi aku masih ada harapan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah aku puasa ini, aku dapat menjadi orang yang baik. Betul kata orang yang dia sebut ni. Sampai satu ketika dia jumpa orang ni duduk di Kaabah dan berubah menjadi orang yang saleh, yang baik, kerana niat buat baik tadi. Maknanya kadang-kadang memang kita ni ada tak berapa baik, tapi ada kebaikan yang kita ada tu yang perlu untuk kita pertahankan dan juga kita buat kebaikan. Jadi Ummu Ma'bad ni ketika mana dia ni orang pemurah dan sebagainya, Allah takdirkan dia untuk jumpa kepada insan yang terbaik. Jadi Nabi SAW sampai kat situ, dia tak kenal Nabi SAW. Nabi, Sayyidina Abu Bakar, ketika itu Amr bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraiqid. Waktu itu Ummu Ma'bad tinggal dengan anak perempuan dia bersama seekor kambing yang sakit. Sebab Abu Ma'bad, suami dia, dah bawa kambing-kambing untuk meninggal di tempat yang jauh. Sebab apa? Sebab tempat itu timpa kemarau. Jadi kekurangan makanan. Haiwan-haiwan pun semakin kurus. Susu pun dah tak banyak.
ketika dihampiri kemahnya oleh Nabi SAW dan Nabi meminta untuk diberikan sesuatu untuk dibeli, untuk dijadikan sebagai bekalan, maka Ummu Ma'bad mengatakan, ketahuilah wahai pemuda, kalau sekiranya aku memiliki seperti mana zaman yang elok tu, aku akan berikan secara percuma, aku akan jamu kamu, aku akan berah susu untuk diberi minum, kata Ummu Ma'bad. Tapi apakah daya zaman sekarang ini, saat sekarang ini, saat kami ditimpa dengan kemarau, kekurangan, maka tak ada yang tinggal kepada aku dan juga anak aku ini kecuali kambing yang sakit ini. Maka Nabi mengatakan, boleh tak kalau sekiranya aku cuba perah daripada kambing itu? Ummu Ma'bad mengatakan, wahai pemuda, kambing ini kalau dia sehat pasti dibawa bersama dengan oleh suamiku, tapi dia tinggal kerana dia sakit, bermakna dah sakit tak ada susu. Kata Nabi SAW, biar aku usaha, boleh tak cuba? Maka diizinkan. Ketika Nabi pegang kepada kantung susunya kambing itu, ketika itu dikatakan kantung itu tiba-tiba menggemuk, nampak kelihatan banyak susunya. Maka diminta bekas oleh Nabi SAW, diperah dengan tangan Nabi yang mulia, keluar memancar susu itu dengan curahan yang cukup deras, memenuhi kepada bekas tersebut. Maka Nabi pun menghulurkan minuman itu pertama kepada Ummu Ma'bad. Kata Rasulullah, minumlah, ishrabi, kerana engkau adalah tuan rumah. Diminum oleh Ummu Ma'bad, kemudian kepada anak perempuan. Kemudian Nabi hulurkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar minum. Kemudian kepada Amr bin Fuhairah pun minum. Kemudian kepada Abdurrah bin Uraiqid, seorang musyrik, diminum. Yang terakhir minum siapa? Nabi SAW. Subhanallah. Tengok adabnya Nabi. Kata Nabi, saqil qaum akhiruhum syurban. Orang yang perah, orang yang beri minum ni, dia kena minum yang terakhir, bukan dia paling awal minum. Dalam istilah yang paling senang untuk kita faham, orang yang pemimpin ni, dia kena dapat habuan yang terakhir, bukan dia dapat yang pertama. Dia kena jamu orang dulu. Tuan rumah, dia kena bagi orang makan dulu, dia akhir makan. Itu maksud Nabi. Ini adab Nabi. Bahkan yang didahulukan, bahkan Abdullah bin Uraiqid, walaupun dia seorang musyrik, yang terakhir diminum oleh Nabi SAW. Subhanallah. Dan itu pernah berlaku. Setelah itu ketika di Madinah, ketika Nabi SAW nak jamu kepada Abu Hurairah, kan Abu Hurairah lapar betul. Sampai-sampai dia lapar, tapi dia belajar daripada Nabi, jangan minta-minta. Jadi dia tak akan minta. Dia berazam diri dia tak nak minta-minta, sebab Nabi larang minta-minta. Tapi dia terlalu lapar sehingga dia terpaksa nak buat taktik. Dia buat apa? Dia duduk dekat depan masjid supaya kalau ada orang kasihan kat dia, tapi dia buat helah. Lalu Sayyidina Abu Bakar dia buat tanya-tanya, Sayyidina Abu Bakar ada soalan nak tanya kepada kamu. Kalau lah Sayyidina Abu Bakar kata, tak apa, datang dulu kat rumah aku, dapatlah jamu, dapat jadi tetamu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak faham rupanya, dia jawab je soalan tu. Kemudian dia Assalamualaikum, dia jalan. Tak putus asa Abu Hurairah. Lalu Sayyidina Umar khatab, dia kata, wahai Umar, boleh tak aku nak tanya soalan sikit? Dengan harapan kalau Sayyidina Umar ajak balik ke rumah dia, dijamu. Tapi tak dari ajak. Dijawab soalannya, dia kejap berlalu. Kemudian lalu Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya sikit soalan. Rasulullah tengok muka Sayyidina Umar ni, dia senyum. Dia dah tahu dah muka lapar ni. Rasulullah ni kenal para sahabat ni satu-satu. Muka seorang itu gembira, muka orang tu sedih, muka orang tu lapar. Itu semuanya dikenal oleh Nabi. Hebatnya Nabi ni. Nabi dalam majlis ni, dia tahu siapa yang datang, siapa yang tak datang. Yang tak datang Nabi tanya, mana fulan? Kalau sakit, Nabi pertama yang akan ziarah dulu dan ajak sahabat untuk ziarah. Sayangnya Nabi kepada para sahabat. Sebab tu para sahabat ni, orang yang perasan dengan mereka itu orang yang paling dicintai oleh Nabi. Sebab dalam majlis ni, semua pandangan Nabi akan tumpah kepada setiap orang. Sehingga kadang-kadang ada yang keluar daripada majlis, Nabi sayang betul. Kenapa? Nabi tengok aku. Nabi tengok aku juga. Masing-masing berebut. Sebab apa? Nabi semua akan berikan pandangan kepada semua, memberikan hak keberkatan pandangan Nabi SAW. Makna nak cerita, kata Senobak, dia tengok Abu Hurairah ni tahu dah lapar, bawa dia, jom kita balik rumah. Nabi tak tahu lagi apa rumah dia ada. Tapi ketika masuk rumah, ada satu bekas air susu yang berada di atas meja Nabi SAW. Tapi Nabi ni tak turun minum. Nabi tanya dulu, wahai Aisyah,
Itu susu siapa? Kata ada fulan datang bawa hadiah untuk engkau ya Rasulullah. Abu Hurairah dengar, lega, ada juga susu. Apa alas perut dia. Dalam keadaan berfikir seperti itu, Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, pergi jemput semua ashabus sufah yang ada kat masjid ni. Aku nak jamu susu ni. Abu Hurairah tengok susu, tengok muka Nabi. Tujuh. Ashabus sufah ni kalau betul-betul semua sekali 300 orang. Tapi waktu tu dalam masjid ada 70 orang disebutkan riwayat. Abu Hurairah pun pergi sebab dah kena patuh kepada Nabi. Tengok 70 orang. Allah, 70 orang. Susu banyak tu. Tapi kerana dia terpaksa taat kepada Nabi, dia pun panggil. Dia kata Nabi nak jamu kita minum susu. Semua pun berbunyi. Ahli sufah ni memang mereka ni tak ada makanan, tak ada apa. Tempat tinggal tak ada. Mereka hanya mengharap ihsan daripada orang-orang yang datang ke masjid. Jadi ketika mendengar tawaran itu, lebih lagi daripada Nabi SAW, Allahu Akbar. Mereka pun berhimpun di rumah Nabi SAW. Kata Nabi masuk 10. Maka masuk 10, satu minum. Abu Hurairah tengok, satu minum pun rasa ni pun dekat nak habis kan. Tapi ketika diletak tempat susu tu, susu masih penuh. Orang kedua minum, demikian ketiga. Maka bertambah keimanan Sayyidina Abu Hurairah kepada kerasulan baginda Nabi SAW. Walaupun memanglah dia tak ragu dengan kerasulan Nabi, tapi kadang-kadang adanya perkara-perkara yang menambah dan memantapkan lagi. Seperti Sayyidina Ibrahim ketika mana mengatakan Rabbi kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, bagaimana kau menghidupkan yang mati? Bukan dia tak beriman Allah menghidupkan yang mati, tapi nak mantapkan iman dia. Boleh tak aku tunjukkan kepada aku macam mana? Macam itu. Itu juga Nabi nak ajarkan supaya imannya Sayyidina Abu Hurairah ni dia mantap betul-betul. Tak ada sedikit keraguan pun daripada kerasulan dan kehebatan Nabi SAW. Maka ditunjukkan pada peristiwa itu, sehingga setiap yang minum masih lagi kekal susu itu pada kedudukan dia. Maka tenang Sayyidina Abu Bakar. Masuk yang ke-20, ke-30, Sayyidina Abu Bakar dah tak heran dah. Sayyidina Abu Hurairah tak heran dah. Sampai akhirnya orang yang terakhir minum. Kemudian Nabi menghulurkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, minum. Dia pun minum. Kenyang, maknanya dah lega. Dia letak. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, ambil minum lagi. Dia minum ini, maknanya tadi dah lega. Yang ni betul-betul kenyang ni. Dia letak. Nabi kata, minum lagi wahai Abu Hurairah. Yang ini kenyang untuk berapa hari punya. Dia minum. Dia minum, dia letak balik. Nabi angkat balik. Nabi kata, minum lagi Abu Hurairah. Dia kata, kalau aku minum ya Rasulullah ini, keluar daripada jari-jari aku ni. Penuh sangat dalam badan ni, penuh susu dah Rasulullah. Tak muat dah. Baru setelah itu Nabi ambil, Nabi minum pula sampai habis. Subhanallah. Hebatnya, selain daripada mukjizat, selain dari barakah tangan Nabi dan juga daripada apa yang daripada Nabi, selain daripada Nabi melayan kepada mereka para fuqara wal masakin, bagaimana Nabi mengenal para sahabat. Tapi lihat tawaduknya Nabi. Nabi minum bekas mulut orang miskin setelah 71 orang. Kita satu orang minum pun kita nak minum bekas dia. Geli ya. Sebab apa? Sebab kita ni orangnya suka su'udhan, sangka buruk dengan orang. Sedangkan kalau bekas orang yang beriman ini disebutkan adalah syifa, obat. Orang minum, kita minum bekas dia. Itu akan mendatangkan kesihatan. Tapi kalau kita yakin. Tapi kalau tak yakin, jangan. Dia akan jatuh menjadi penyakit. Kalau dulu kita kalau belajar di Hadramaut di Yaman, itu kalau majlis-majlis ilmu macam ni, majlis besar-besar, mereka nak jamu minum, mereka jamu dalam kolej. Daripada ujung situ dia bagi air, dia minum, bagi orang sebelah-sebelah. Habis, begitu sambung. Kalau kita duduk kat tengah-tengah, pertama boleh tahan. Yang terakhir, kolej yang terakhir. Dah berapa orang dah nak minum, tak nak minum Kalau tak yakin, jangan minum bagi orang. Sebab apa? Boleh jadi penyakit. Sebab dia berdasarkan psikologi keyakinan kita. Tapi kalau kita yakin, minum, dia akan menjadi syifa, kesembuhan. Sebab tu orang Arab kalau jamu orang, dia jamu sampai orang tak habis makan. Sebab apa? Sebab lebihan makanan itu dia akan jamu kepada anak isteri dia. Sebab adanya rahmat keberkatan dalam makanan itu. Kita tak nak lebih-lebih orang, kita buang, membazir. Mereka tak, mereka ambil lebih. Sebab tu dia jamu kita sampai tak boleh habis makan.
Masuk tajuk lain dah. Tak apalah, sikit. Walhasil disebutkan kambing yang disentuh oleh tangannya Nabi SAW itu subur dan mengeluarkan susu ni tak berhenti, dan dipanjangkan umur oleh Allah dengan keberkatan sentuhan tangan yang berkat ni sampai hidup sampai zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan setiap hari mengeluarkan susu di waktu pagi dan petang, tak habis. Subhanallah. Ini sejarah kambing tadi ni. Tapi yang nak diambil pengajarannya, setelah itu Nabi pun ambil bekal, Nabi bayar. Sedangkan Nabi yang menjadi sebab kambing tu adanya susu. Kemudian Nabi teruskan perjalanan balik Abu Ma'bad. Maka diceritakan oleh Ummu Ma'bad kepada Abu Ma'bad, ja'a rajulun mubarak, telah datang tadi seorang lelaki yang penuh dengan keberkatan, wajahnya cantik. Diceritakan rupanya Ummu Ma'bad ni, dia perhati betul Nabi SAW. Cantik wajahnya, indah matanya. Dia diceritakan satu fizikal Nabi SAW, diceritakan akhlak Nabi, diceritakan para sahabat Nabi yang taat kepada Nabi SAW. Sehingga gambaran itu, kata Abu Ma'bad sedang mendengar tu, dia kata, mungkin yang kamu maksudkan itu adalah orang yang diburu oleh orang-orang Quraisy, yang ditawarkan 100 ekor unta sama ada hidup ataupun mati. Maknanya Abu Ma'bad ni, kerana dia pergi mengambil dekat-dekat dengan Mekah, dia dengar tawaran tu. Dia pada awalnya nak buru juga. Yalah, siapa tak nak 100 ekor unta. Tapi setelah mendengar cerita daripada Ummu Ma'bad tentang Nabi, dia kata apa? Di akhir ucapan dia kata kat Ummu Ma'bad, demi Allah, kalau aku jumpa dia, maka aku akan beriman kepada dia dan aku akan ikut dia. Nak cerita kata besarnya peranan cerita ni, besarnya peranan memperkenalkan Nabi itu, sehingga orang akan terpikat dan juga berubah dan ingin untuk ikut kepada Nabi. Kita kat rumah cerita apa? Kenapa anak kita tak terpikat kepada Nabi? Kenapa keluarga kita tak nak ikut kepada Nabi SAW? Sebab kurangnya cerita Nabi kat rumah kita. Kita tak pernah pun cerita pasal Rasulullah, kisah sejarah Nabi SAW kat keluarga kita. Sehingga keluarga kita akhirnya mengambil idola-idola ataupun ikon-ikon yang bukan-bukan. Mereka ikut, mereka tiru. Mereka berpakaian seperti cara orang tu, berperangai seperti perangai orang tu, berpawatakan seperti pawatakan orang. Sebab apa? Sebab tak ada kisah-kisah Nabi SAW di rumah. Ummu Ma'bad satu kisah je dia cerita. Satu hari je dia tengok Nabi, satu kejap je tengok Nabi. Dia cerita ciri-ciri tu. Abu Ma'bad yang asalnya nak bunuh kepada Nabi, nak buru Nabi nak dapat satu unta, berubah. Dia kata, kalau aku jumpa, aku akan ikut kepada dia. Subhanallah, tuan-tuan. Kurangnya rumah tangga kita dengan kisah baginda Rasulullah. Ini kita balik ni tak tahu kita cerita ke tidak kepada anak isteri kita. Kadang-kadang kita pun nak cerita apa kita tak ingat. Cerita, tuan-tuan, kalau sedikit sebanyak, apa dia pengorbanan, cerita tentang bagaimana Nabi SAW hijrah, sedikit sebanyak, kesannya Allah Maha tahu. Kerana hati ni memang sebenarnya sudah ada ruang-ruang hati kita dengan Allah, hati kita dengan Nabi SAW ada. Cuma kita nak suntik masuk je. Tapi kalau tak ada, macam mana kita nak dapat kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul? Hadirin hadirat rahmati oleh Allah, suburkan kisah itu. Ummu Ma'bad sampai mempengaruhi kepada Abu Ma'bad di dalam mengubah pandangan Abu Ma'bad daripada seorang yang diburu kepada seorang yang nak diikuti oleh Abu Ma'bad. Hadirin, ya? Jadi Nabi SAW hijrah berjalan sampai akhirnya Nabi sampai ke Quba. Nabi sampai di Quba, Nabi rehat di sebuah ladang yang didirikan oleh Ibnu Hadam. Nabi buat tempat rehat, Nabi duduk. Ammar bin Yasir melihat Nabi rehat, dia kata, apa salahnya kita buat tempat rehat Nabi yang lebih proper? Dia buatkan sedikit tempat untuk Nabi berehat. Kemudian dia kata, apa kata kalau kita buat berdirikan solat berjamaah di sini, kita dirikan masjid. Nabi dengar seperti itu, Nabi ambil batu labinah, Nabi letakkan satu tempat. Maknanya Nabi letak kat kiblat, batu tu kiblat Baitul Maqdis lagi. Nabi letak. Sayyidina Abu Bakar tengok, Sayyidina Abu Bakar ambil pula kepingan batu, letak di sebelah Nabi SAW. Sayyidina Umar letak di sebelah Nabi SAW.
Maka para sahabat bangun semuanya, mengangkat batu-batu untuk disusun, untuk dibuat masjid yang pertama yang usisa ala taqwa, yang asaskan atas ketakwaan. Tapi yang mula dulu siapa? Ketua dulu. Kita kat rumah tangga kita ni kalau suami ketua, kita yang kena asaskan dulu kebaikan itu, diikuti anak isteri kita, anak kita. Kalau kita di pejabat, kita bos, kita kena asaskan kebaikan, staf kita ikut. Kalau kita ketua kampung, kita asaskan kebaikan, anak buah kita ikut. Kita pengurusi masjid, kita imam, kita asaskan kebaikan, akan diikut. Begitu Nabi SAW angkat dulu batu, kemudian baru diikuti yang lain, kemudian ramai-ramai ikut. Kemudian Nabi tak berhenti pula, Nabi teruskan untuk angkat, sehingga disebutkan riwayat Nabi ketika angkat batu tu berdebu, wajah Nabi ni berdebu, baju-baju Nabi berdebu, sehingga para sahabat melihat tu rasa nak tolong, kalau boleh Nabi relaxlah, kami angkat batu ni. Kata Nabi, tak, aku juga nak dapatkan ganjaran yang sama. Subhanallah. Tengok, ini sikapnya Nabi SAW. Hadirin, iaitu Masjid Quba yang kita sebutkan masjid pertama yang dibina di dalam Islam. Yang kalau kita pergi umrah tu, yang biasanya kita akan ziarah ke Quba, sehingga dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang bersuci di tempat tinggalnya, berwuduk, kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan solat, maka dia mendapatkan pahala seumpama pahala umrah. Akan begitu kan? Yang tu yang orang berulang alik daripada tu ke Quba untuk mendapatkan pahala umrah. Kerana itu besarnya ganjaran, dan Nabi memang menjadi rutin untuk pergi ke Masjid Quba itu pada hari Sabtu, Isnin dan Khamis. Disebutkan kalau kadang-kadang naik unta, kadang naik kuda, kadang-kadang Nabi berjalan kaki ke Masjid Quba. Hadirin hadirat. Walhasil tuan-tuan puan-puan, kemudian Nabi SAW barulah 20 hari Nabi menetap situ, Nabi pergi ke Madinah. Waktu itu berat penduduk Quba nak berpisah dengan Nabi, ditarik unta Nabi SAW. Kemudian Nabi akhirnya disambut oleh ahli Madinah dengan tolak al-badru alaih. Kemudian Nabi SAW ketika itu tak nak kecilkan hati orang, sebab semua orang kalau boleh nak Nabi duduk rumah dia, selain daripada hadiah-hadiah yang dibawa ke bawah di hadapan Nabi untuk menyambut kegembiraan kedatangan Nabi. Dan mereka nak bagi hadiah kepada Nabi, mereka nak kalau Nabi duduk di rumah mereka. Akhirnya Nabi yang bijaksana dia mengatakan da'ha wa innaha ma'murah, biarkan dia, unta ni jalan sendiri, dia ini sudah dipandu oleh Allah SWT, mana yang dipilih oleh Allah. Maka unta tu jalan-jalan berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin, dikaji kenapa nak berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Apa kelebihan Abu Ayyub Al-Ansari? Kenapa mesti dipilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Rupa-rupanya pada dasarnya bukan Abu Ayyub Al-Ansari itu. Pada asalnya kenapa unta itu berhenti itu bukan, tapi adalah diambil daripada peristiwa ratusan tahun sebelumnya, iaitu seorang raja Yaman namanya Tubba Al-Awwal, yang pernah ketika mana daripada Yaman dia bercita-cita nak rentuhkan Kaabah. Dia pergi ke Mekah, tapi dia ditimpa penyakit kulit yang dahsyat, sehingga dia tahu dia telah melakukan kesalahan kepada Allah. Akhirnya dia bertaubat, dan dia nak taubat, dia kena pergi ke Madinah. Di Madinah itu diberikan kesembuhan oleh Allah. Kemudian dia dapat berita daripada orang ulama-ulama zaman itu bahawa nanti akan diutuskan Nabi yang terakhir, yang tempat hijrahnya nanti, tempat tinggalnya adalah di Madinah. Maka dia buat apa? Dia bina satu tempat rumah. Dia kata, aku niatkan rumah ini akan diduduki nantinya oleh Nabi yang terakhir. Berapa tahun setelah itu? 1000 tahun selepas itu. Dia ingat, dia sempat, dia mati. Dia tulis surat pula tu. Kalaupun tak sempat dia nak jumpa, dia nak kirimkan surat kepada Nabi yang terakhir. Surat itu berpindah tangan sampailah di zamannya Nabi SAW. Subhanallah. Allah simpan apa dia? Simpan niat dia. Tuan-tuan, niat-niat kita ni sedang disimpan oleh Allah. Bila kita nak tahu, akan dibongkarkan oleh Allah. Disebutkan apa? Bu'thira ma fi wa hussila ma fi sudur. Maka akan dibelah, dibongkarkan semua yang berada dalam dada-dada. Niat-niat kita yang disimpan oleh Allah tu akan dibongkar nanti yaumul qiyamah. Niat kita yang disimpan oleh Allah. Tubak tadi ni, niat dia yang dulu ni disimpan oleh Allah, sehingga niat itu disampaikan oleh Allah. Macam juga dua anak yatim yang didirikan tembok oleh Nabi Khidir.
Kan? Fa ammal jidaru, adapun jidar, ketika Nabi Khidir pergi masuk dengan Nabi Musa ke satu kampung, dah lapar sangat dah dahaga dah, duduk berjalan jauh, dah lah sampai dia koyak pecahkan. Kemudian dia bunuh seorang budak. Jalan-jalan bagi satu kampung, minta kalau boleh jadi tetamu, kalau boleh bagi makanan sikit bekalan, kami ni musafir. Satu orang pun tak layan, satu orang pun tak jamu mereka. Punya teruknya kampung. Sampai-sampai dah tengok ada satu tembok yang hampir musnah, dibangunkan oleh Nabi Khidir dengan bantuan Nabi Musa, tapi merugut Nabi Musa. Kalau lebih baik kamu minta upah kepada mereka. Kita bangun tembok ni, mereka selamat, tapi mereka dah lah tak bagi kita makan. Ini kita buat free pula. Kata Nabi Khidir, hada firaqi baini wa bainik. Ini adalah perpisahan di antara aku dengan kamu. Hada firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan. Sebab aku dah cakap dah, jangan tanya. Jadi penerangan pada ayat tu, kenapa dia bangunkan tembok tu, dikatakan kerana dia miliki oleh tempat bawah tembok tu ada satu harta karun, harta simpanan yang dimiliki oleh dua anak yatim, yang mana kedua orang tuanya salihah. Okey, dua orang tuanya salihah. Baik, wa kana abuhuma salihah disebutkan. Dalam tafsir, dia kata bukan ayah dia soleh, bukan anak yatimnya ayah ni. Yang soleh ini adalah datuk yang ketujuh dia. Bukannya yang ni, bukannya datuk dia, bukan moyang dia, tak. Datuk dia yang ketujuh ni yang soleh, dua orang. Dan mereka tanam tu harta ni dengan niat cucu dia nanti akan dapat manfaat daripada harta itu. Ada kata harta itu harta betul, emas perak. Ada mengatakan tidak, ilmu, ada lauh, ada satu tulisan di dalam itu, tulisan yang bermanfaat, tapi tulisannya itu daripada emas dan perak. Tapi pesanan itu yang cukup berharga, yang nak didapatkan, disimpan untuk dapatkan manfaat oleh dua anak yatim itu. Hadirin, Allah simpan kesolehan, kebaikan orang datuk dia yang keturunan yang ketujuh dulu ni, dan niat yang baik itu. Dan bahkan Allah nak jaga untuk mereka mendapatkan nanti, sampai waktu mereka dah balik nanti, Allah telah pun melantik dua orang yang mulia untuk bangunkan tembok itu. Bukan calon-calon orang. Punyalah hebatnya amal soleh ini, orang soleh ni, itu akan disimpan oleh Allah niat-niat solehah mereka. Siapa yang bangunkan balik tembok itu? Nabi Musa. Siapa? Nabi Khidir. Subhanallah. Hebat. Yang namanya niat-niat yang baik. Tuan-tuan, niat-niat kita ni apa dia? Ada tak nilai agaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Hadirin hadirat rahmati oleh Allah. Jadi sebab itulah rupanya yang namanya unta Nabi ni berhenti kat situ, dan Nabi pun tinggal di rumah Abu Ayyub Ansari, sementara didirikan rumah Nabi yang betul-betul permanen, dan juga masjidnya Nabi SAW. Walhasil, saya nak simpulkan, hadirin, yang kita nak ambil pengajaran tadi, baik pengorbanan, baik amal saleh yang kita nak kena ambil dan buat semaksimum mungkin, kemudian niat-niat yang salihah, kemudian kita mesti ada yang namanya kesungguhan dan juga mencari usaha di dalam untuk mendapatkan. Kita menjadi orang yang mana mendahulukan kepada orang lain. Ini semua adalah akhlak Nabi SAW. Maka ditanya ketika itu oleh Sayyidina Hasan kepada pakciknya, bagaimanakah Nabi? Ada kata nak tanya ayah dia Sayyidina Ali, macam mana Nabi ini kalau di rumah? Kita nak tengok macam mana Nabi ni. Sebab kita nak hijrah. Kita nak hijrah diri kita ni daripada yang tak baik kepada yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Itu hijrah. Jadi ditanya Nabi ni kalau kat rumah macam mana? Dia katakan Nabi ni kalau masuk rumah, dia bagikan masa dia kepada 3. Juz'un lillah, untuk Allah. 1 juzuk untuk Allah. 1 juzuk 1/3 untuk keluarga dia. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk keluarga dia, 1/3 untuk diri dia. Tapi untuk diri dia pula, dia bagi 2 pula. Untuk diri dia dan untuk umat dia. Subhanallah. Untuk diri, kepentingan diri dia pun dia bagi juga untuk umat. Ini Nabi kalau dekat rumah. Subhanallah. Dan Nabi ini dengan diri dia, dikatakan taraka
taraka nafsahu min salas. Nabi ini tinggalkan untuk diri dia 3 perkara. Maknanya dia meninggalkan untuk buat untuk diri dia ni 3 perkara dia tinggalkan. Dan ini kita kena amal. Yang pertama al-mira'. Nabi tinggalkan berdebat. Nabi tak suka berdebat untuk berkelahi. Nabi tinggal. Untuk diri Nabi ni Nabi tak suka untuk berdebat untuk. Yang kedua al-iktsar. Iaitu nak dapat banyak aje. Kita ni kalau sesuatu dapat ni semuanya nak terbanyak. Nabi tak, Nabi tinggalkan yang jenis nak banyak-banyak ni. Yang sedikit-sedikit pun memadai lah. Itu sifatnya Nabi yang kita kena contoh. Yang ketiga, ma la ya'ni, dan Nabi akan tinggalkan apa yang tak perlu. Sebab itu dalam hadis Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tak perlu. Kita banyak buat benda yang tak perlu ni. Kalau kita nak baik Islam kita, kita kena tinggalkan apa yang tak perlu, kita tinggalkan. Nabi ni tinggalkan 3 perkara untuk diri dia. Nabi tak berdebat, tinggalkan perdebatan. Nabi meninggalkan daripada berbanyak-banyak sesuatu dengan sesuatu. Kalau dapat sesuatu, Nabi bukan suka banyak-banyak. Dan Nabi tinggalkan sesuatu yang tak perlu. Dan watarakan nasa min salas, dan Nabi akan tinggalkan untuk berbuat kepada orang lain daripada 3 perkara. Dan ini pula cara kita untuk bermasyarakat. Yang pertama, Nabi akan tinggalkan apa? Nabi akan tinggalkan daripada mencari daripada kesalahan orang lain. Nabi akan meninggalkan daripada mencari kesalahan orang lain. Nabi akan tinggal. Nabi tak tajassus, intip-intip kesalahan, cari tak. Itu Nabi tinggalkan. Baik, yang pertama, saya kalau ikut sirah hadis itu matanya, la yadhummu ahadan. Pertama Nabi tinggalkan, Nabi tidak akan mencaci kepada seorang pun. Nabi akan tinggal untuk orang lain ni, Nabi tak caci orang. Yang keduanya, wala ya'ibuhu, dan Nabi tak akan aibkan orang lain. Yang ketiga, wala yatlubu, dan Nabi tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Nabi, kalau untuk orang ni, Nabi akan tinggalkan 3 perkara. Nabi akan tinggalkan daripada mencaci orang, Nabi akan tinggalkan daripada mengaibkan orang, dan Nabi akan tinggalkan daripada mencari kesalahan orang. Yang ini yang kadang-kadang kita gagal 3-3 ni. Kita suka caci orang, kita suka aibkan orang, kita suka cari kesalahan orang. Yang ini Nabi adalah yang paling meninggalkan kepada orang. Nah, kita nak hijrah ni, kat rumah kita keadaannya seperti Nabi. Untuk diri sendiri pun kita kena tinggalkan berdebat. Kita kena tinggalkan daripada nak banyak-banyak, dan juga daripada yang tak perlu. Dengan orang pula tinggalkan daripada mencaci, mengaibkan dan mencari kesalahan. Kalau kita dapat buat yang ni, akhlak Nabi ni, masya-Allah, hijrah kita ni cukup bermakna dalam kehidupan. Sebab saya rasa yang itu pun dah berat dah. Banyak nak cerita hijrah, berubah ni banyak. Tapi yang tu dulu cuba buat. Tahun depan panggil lagi, kita tambah pula. Tapi kalau yang tu tak dapat buat lagi, Allah, kita sebutlah masuknya Muharram, peristiwa hijrah, bermakna kita adalah orang yang statik, tak berhijrah pun. Bahkan ada nanti yang kadang-kadang minta maaf, takut dia berhijrah daripada yang baik kepada yang buruk, atau yang buruk kepada yang lebih buruk. Kita nak hijrah ni, kita nak balik, nak bangun daripada majlis ini, kita nak berubah. Selain daripada kita sebutkan tadi, dari pengorbanan dan sebagainya, ini perkara-perkara asas untuk diri sendiri dan untuk sikap kita dengan orang lain. Dan inilah sebenarnya cabaran zaman ini. Kenapa? Kerana berdebat itu adalah menjadi suatu rutin pada zaman ini. Asyik-asyik nak berdebat, nak berkelahi. Kemudian yang nak banyak-banyak zaman ini ni, semuanya kalau boleh dia nak banyak, dia nak terbanyak, dia nak dapat yang banyak. Tamak zaman ini ni. Dan juga selalu buat benda yang sia-sia, yang tak perlu. Ini paling banyak zaman. Dan juga untuk orang lain pun itulah, mencaci orang adalah sangat diminati pada zaman ini. Baik itu dengan mulutnya atau dengan tulisan dia, kutuk-kutuk orang. Begitu juga mengaibkan, cerita aib orang lain, gosip, cerita tentang zaman. Dan juga mencari-cari kesalahan orang.
Allahu akbar. Jadi kalau kita boleh hijrah yang ni 6 perkara ni, masya-Allah. Jadi di rumah tangga kita bagikan 3 masa. Satu untuk Allah, satu untuk keluarga, satu untuk diri kita. Bagikan untuk diri kita tu dengan jiran, dengan masyarakat. Tapi waktu dengan Allah, waktu dengan isteri. Sebab tu Sayyidina Aisyah kata, Nabi ni kat rumah ni orang ni hebat. Tapi kalau dengar azan saja, dia berseru, gurau, ketawa dengan kami. Dengar azan dia, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh. Kalau dengar azan dia, seolah-olah dia tak kenal kami dan kami tak kenal dia. Subhanallah. Terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita azan, tengok lagi, belum habis lagi drama. Bukan ingat Allah, ingat tu drama tak habis lagi. Nanti dululah, lambat lagi waktu solat. Nabi azan je, keluarga dia kata kami macam tak kenal, dia tak kenal kami, kami tak kenal dia. Kenapa? Kerana panggilan agung tu didahulukan. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi ini hijrah kita yang kita nak ajak bersama, insya-Allah, tuan-tuan. Ya? Sebab kalau kita cakap banyak-banyak pun, nanti kita apa dia tu tak tahu. Jadi kalau kita boleh dapatkan yang ni dan kita boleh berubah, insya-Allah. Ya? Sebab saya sebutkan ini, sebab ini adalah perkara yang paling kritikal pada zaman ini. Dan dia berkaitan dengan akhlak seseorang itu dan sikap seseorang itu yang mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, kita boleh menjadi orang yang solat, kita menjadi orang yang berpuasa, kita buat ibadah kepada Allah. Tapi bagaimanakah kamu dengan orang lain? Bagaimanakah kamu itu mengaibkan orang? Bagaimanakah kamu yang mencari kesalahan orang? Nilai-nilai itulah nantinya yang akan menentukan amal ibadahmu kepada Allah. Kerana hubungan kamu itu berkaitan di antara satu dengan yang lain. Hablum minallahi wa hablum minan nas, iaitu hubungan dengan manusia, dengan Allah, dan hubungan dengan sesama manusia. Inilah yang mempunyai nilai di sisi Allah. Oleh kerana itu, mudah-mudahan kita di dalam kampung ini, yang mana kita akan berhijrah dengan sifat dan sikap akhlaknya Nabi SAW, kita akan melihat hasil yang begitu hebat ketika mana kita mempraktikkan akhlaknya Nabi SAW dan berhijrah dengan akhlaknya Nabi SAW. Maka kita akan lihat bagaimana keharmonian, kita akan melihat kedamaian, kita akan melihat keamanan yang akan ada dalam kampung ini, khususnya kalau semua akhlak Nabi ini yang hanya tadi kita buat pun kita akan dapat rasai daripada kemanisan, dari persaudaraan itu. Tapi kalau kita ada penyakit yang kita sebutkan tadi, walaupun kita satu saf, walaupun kita solat dalam satu masjid, tapi kita ada pandangan buruk kepada orang, kita aibkan orang itu, kita keji orang itu, maka walaupun kita solat satu saf, kita solat satu jamaah, tapi kita tak akan merasa aman. Kita akan merasa tak sedap, kita akan merasakan daripada tak selesa, kerana kita tak habis lagi daripada sifat-sifat yang dijauhi oleh Nabi SAW. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita ini adalah orang-orang yang berhijrah kepada kebaikan dengan berkat hijrahnya Nabi SAW. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan sifat pengorbanan yang tinggi dalam jiwa kita, berkorban dengan harta dan juga nyawa kita demi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita adalah orang-orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan dan juga berusaha untuk banyak melakukan dan mengambil peluang kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain dalam kebaikan-kebaikan dan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, warnakan kehidupan kami dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan kami ini kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan keluarga kami idolanya dan ikonnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat risau kepada umatnya, sehingga tidak sedikit Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata menangis ketika mengingati kepada umatnya dan mereka yang akan datang setelahnya daripada kalangan umatnya. Ya Allah, ya Allah, pastinya
kami mungkin orang-orang yang menyedihkan hati Nabi Muhammad SAW dengan kesalahan, dengan jauhnya kami dengan sunnah dan akhlak Nabi Muhammad. Akan tetapi ya Allah, sudah tentulah ketika Engkau memberikan keampunan kepada kami ya Allah, Kau telah pun memberikan taubat kepada kami ya Allah, pasti akan mengembirakan hati kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, agar hati kekasih-Mu Nabi Muhammad akan gembira dengan taubat yang Kau kurniakan kepada kami ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang bahagia. Jadikanlah pasangan kami, zuriat kami adalah yang mengalirkan air mata yang sejuk daripada mata kami ya Allah. Mereka yang taat kepadamu dan kepada Nabi-Mu, mereka yang berbakti kepada umat ya Rabbal Alamin. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikan anak itu anak yang berbakti kepada kami bukan hanya di dunia bahkan di akhirat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang nantinya membimbing tangan-tangan kami untuk diajak bersama-sama masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan jadikan anak kami nanti musuh kami yaumul qiyamah yang akan mengheret tangan kami untuk diajak masuk ke dalam neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah sisa umur kami ini umur yang barakah ya Allah, umur yang dipenuhi dengan amal-amal saleh. Ya Allah, rahmatilah umur kami dan juga usaha kami ya Allah. Ya Allah, ketika sampai waktu ajal kami ya Allah, ambillah kami sedang kami melakukan amal-amal saleh ya Allah. Ambillah kami sedang kami sujud kepadamu ya Allah. Ambillah kami ketika kami qiyam, ketika menghadap kepadamu ya Allah. Ambillah kami ketika kami rukuk kepadamu ya Allah. Ambillah kami ketika kami membaca Al-Quran ya Allah. Ambillah kami ketika kami berzikir kepadamu ya Allah. Ambillah kami ketika kami ini berselawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Ambillah kami ketika kami sedang membantu orang lain ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, janganlah Kau ambil ketika kami melakukan maksiat ya Allah. Janganlah Kau ambil kami ketika kami lalai ya Allah. Ambillah kami ketika kami melakukan amal-amal saleh ya Rabbal Alamin. Matikanlah kami dengan husnul khatimah ya Allah. Matikanlah kami semua ya Allah, tanpa kecuali ya Allah, dengan kalimat agung, kalimat la ilaha illallah. Ketika itu kalimat menjadi berat di atas lisan sakarat ya Allah, akan tetapi ringankan untuk kami ya Allah. Janganlah Kau keluhkan lidah kami di saat itu ya Allah. Jadikan kalimat terakhir yang kami ucapkan sebelum kami berpisah dari roh kami dari jasad kami adalah kalimat la ilaha illallah ya Allah. Sehingga mudah-mudahan dengan kalimat itu kami berhak masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ketika kami nanti diangkat, kami dimandikan ya Allah, ketika itu ya Allah, rahmati kepada kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah ketika kami angkat diusung masuk ke dalam liang lahat itu ya Allah. Rahmati kami ya Allah tak kala kami ditimbus dalam kegelapan itu ya Allah. Ketika tiada yang sanggup menemani kami ya Allah, temani kami dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Janganlah Kau himpit kami ya Allah dengan himpitan yang dahsyat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Cahayakan kubur kami ya Allah. Selamatkan kami dari soalan para malaikat-Mu ya Allah. Mantapkan lisan kami menjawab soalan para malaikat-Mu ya Allah. Jadikan kubur kami kedua orang tua kami ya Allah taman dari taman syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tak kala ketika mana mahsyar ya Allah, waktu itu orang dalam kebingungan, ketakutan ya Allah. Ya Allah, tenangkan kami, sejahterakan kami untuk dapat kami dimahsyarkan di bawah bendera Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Yang pada waktu itu hanya satu kumpulan yang duduk di bawah bendera Nabi-Mu yang akan selamat ya Rabbal Alamin. Jangan Kau kecualikan satu pun daripada kami yang hadir pada malam ini ya Allah, kecuali kami dikumpulkan di bawah bendera Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, layakkan semua kami untuk dapat minum dari telapak tangan yang mulia dari telaga haud Nabi Muhammad ya Allah. Tak kala matahari sejengkal di atas kepala dahaga yang begitu dahsyat, ubatilah dahaga kami dengan minum dari telapak tangan yang mulia itu ya Allah. Terubat dahaga kami, terubat rindu kami melihat wajah yang indah, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin, dengan minum syarbatan hani'atan mari'atan la nadba'u ba'daha abada. Ya Allah, ketika mana kami akan dihadapkan di hadapan-Mu ya Allah, peti-peti amal akan datang menyusul untuk kami dihisab di depan-Mu ya Rabbal Alamin. Rahmati kasihi kami ya Allah, kasihani kami ya Rabbal Alamin. Kesalahan kami banyak, dosa kami banyak ya Allah, akan tetapi keampunan-Mu maha luas ya Rabbal Alamin. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah.
Ya Allah, kami tak sanggup kalau sekiranya peti-peti amal dosa kami yang banyak, Ya Allah. Ya Allah, gantikanlah dia dengan hasanat, gantikanlah dia dengan kebaikan, Ya Allah. Hisablah kami dengan hisaban yang sirah, yang mudah, Ya Allah. Yang Maha Pengasih, Ya Allah, Maha Penyayang, dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Ya Allah, kami semuanya akan beratur untuk melintasi sirat-Mu, Ya Allah, yang tajam daripada pedangan, lebih halus daripada rambut itu, Ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau mantapkan kaki kami pada malam ini untuk datang ke masjid, Ya Allah, sebagaimana Kau mantapkan kaki kami untuk selalu pergi ke majlis ilmu, Ya Allah, ketika Kamu telah memantapkan kami datang ke solat berjamaah, Ya Allah, mantapkan kaki kami di sana, Ya Allah, ketika melintasi sirat-Mu, Ya Allah. Tak kala pengait-pengait neraka cuba untuk menjatuhkan kami ke dalamnya, Ya Allah, janganlah Kau gelincirkan kaki-kaki kami sebagaimana tergelincirnya kaki orang-orang munafik dan orang-orang kafir, Ya Allah. Akan tetapi Kau mantapkanlah kedua kaki kami sebagaimana Kau mantapkan kakinya para nabi, sebagaimana Kau mantapkan kakinya para siddiqin, sebagaimana Kau mantapkan kaki para syuhada wa salihin. Ya Allah, golongkan kami bersama dengan mereka, Ya Allah, untuk selamat sampai ke seberang sana, Ya Allah. Ya Allah, gembirakanlah hati kami ini, Ya Allah, ketika sampai di seberang sana. Ketika itu menanti di sana adalah kedua orang tua kami, Ya Allah. Janganlah mereka terjatuh ke dalam neraka-Mu, Ya Allah. Alangkah besarnya jasa mereka dalam kehidupan kami, Ya Allah. Dengan berkat susu itulah kami dapat untuk hadir pada malam ini, Ya Allah. Dengan berkat peluh yang jatuh daripada ayah kami lah kami dapat berhasil pada malam ini, Ya Allah. Ya Allah, jangan sampai mereka jatuh, Ya Allah. Ya Allah, datangkan pada mereka berkumpul di seberang sana bersama dengan kami, Ya Allah. Pasangan kami juga, Ya Allah. Suami dan isteri kami, Ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka selamat bersama dengan kami, Ya Allah. Jiran sahabat kami, Ya Allah, yang kami kasih, para jamaah kami, Ya Allah. Kumpulkan kami di seberang dan sana dengan selamat untuk dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wa jama'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rujwana. Wahai Tuhan, kumpulkan kami dari orang yang kami kasihi, Ya Allah, bersama kekasih-Mu di dalam syurga, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau yang telah meminta kami untuk memohon berdoa, dan Kau berjanji untuk mengkabulkan, Ya Allah. Hari ini kami menadahkan tangan kepada-Mu, merayu kepada-Mu, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji, Ya Allah. Kabulkan permintaan kami, Ya Arhamar Rahimin, untuk dapat kami berapa rahmat dan kasih sayang-Mu, ridha-Mu, Ya Allah, dan dimasukkan ke dalam syurga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihuda waj'alna min wasari'a fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.